Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nastafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Amma ba'. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang perkara-perkara yang dilakukan di dalam solat, perkara-perkara yang berhubungan dengan solat. Dan hari ini kita nak melihat perihal sembahyang lagi. Sedikit daripadanya ialah membicarakan perkara yang dituntut selepas daripada solat. Jadi di antara perkara yang dituntut selepas daripada solat ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu berzikir. Dan zikir ini sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dituntut kepada kita untuk berdoa. Berdoa juga merupakan sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berpandu kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh lihat di dalam, sama ada dalam Quran tuntutan berzikir ataupun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuntutan doa seperti mana dalam Al-Quran, dan tuntutan doa seperti mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan ini bukanlah sesuatu perbuatan yang amal atau pekerjaan yang direka-reka. Ianya ada sumber, kan? Maknanya suruh kita berzikir ada bukratan wa asila. Makna hendaklah kamu mengingati Allah Ta'ala pada waktu pagi dan petang. Maknanya sebahagian daripada siangnya dan sebahagian daripada malamnya. Dan kalau kita melihat hadis yang perintah Allah Ta'ala menyuruh kepada kita berdoa, mana ud'uni, maka berdoalah, mintalah kepada aku. Nasaya dia kata astajib lakum, aku akan perkenankan. Jadi daripada Quran dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ianya bahawa perbuatan ini bukanlah perkara yang bid'ah. Kerana orang kata lepas sembahyang tak boleh zikir, zikir kuat tak boleh, lepas tu tak boleh baca doa secara berjamaah, kan? Ini adalah orang-orang yang keliru, tuan-tuan. Orang-orang yang keliru. Kerana zikir secara jahar ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Ibnu Abbas dia kata, waktu aku masih kecil, aku bermain-main di depan masjid ataupun di halaman masjid, maka aku tahu bahawa orang telah selesai daripada solat kerana mereka berzikir dengan kuat. Ini nak menunjukkan bahawa berzikir kuat ini merupakan ada dia punya datang warid dia daripada perbuatan para sahabat dan orang-orang yang terdahulu, kan? Jadi tak bolehlah kita kata orang berdoa ni, orang berzikir semuanya zikir jahar ke apa ni semuanya bid'ah belaka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita nak melihat pada muka surat 100. Tengok kepada muka surat 196 tengok.
Kita nak menghabiskan sebahagian daripada ni ya. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'azzatani dubura kulli salatin, rawahul Ahmad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir al-Juhani, bahawa katanya aku disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membaca surah-surah al-mu'azzat, mu'awwizat. Mu'awwizat ni ialah surah-surah yang mula dengan qul a'udzu, qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan disuruh, maknanya tambah satu lagi ialah qul huwallahu ahad. Kan? Maka ni surah-surah yang disuruh baca, terutamanya pada waktu pagi dan petang. Kerana kalau kita lihat di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, ada diselitkan oleh Imam Nawawi tentang hadis membaca qul huwallah, qul a'udzu falaq dan qul a'udzu bin nas ni pada waktu pagi dan petang. Ini memang ada riwayat dia, kan? Jadi kita jangan tinggallah membaca doa ni, kerana ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga membaca ayatul kursi, bahawa disebut di dalam hadis an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi dubura kulli salati maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-mautu, rawahun Nasa'i. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan sembahyang fardu yang 5, tidak ada yang dapat menghalanginya daripada masuk syurga melainkan masa kematiannya yang belum sampai sahaja lagi. Jadi orang yang mengamalkan baca ayatul kursi ni, maka kalau sekiranya dia ni meninggal dunia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka orang-orang ni dengan amalan dia membaca ayatul kursi setiap kali lepas sembahyang, membolehkan dia masuk syurga. Ini satu daripada amalan yang boleh membantu orang masuk syurga. Bukan kata wah macam ni tak payah sembahyang, baca ayat kursi je dah, kan? Itu jangan silap, tuan-tuan. Siapa yang baca ayat kursi, maknanya setiap kali dubura kulli salatin maktubah, kan? Baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang, makna membolehkan. Dengan amalan membaca ayat kursi ini, salah satu daripada amalan yang membantu orang boleh masuk syurga. Selain kelebihan ayat kursi ini banyak, kan? Kelebihan ayat kursi ini banyak, tuan-tuan. Salah satunya ini. Maka yang keduanya, orang yang membaca ayatul kursi ini, Allah Ta'ala akan memelihara dia daripada syaitan. Jadi lagi banyak dia baca, lagi maknanya dia terhindar daripada maknanya gangguan syaitan. Yang ketiganya, orang yang membaca ayatul kursi ini, kalau dia baca ayatul kursi, elak, salah satu daripada amalan mengelak daripada maknanya hasad dengki manusia, kan? Sihir ke, macam-macam lah hasad dengki manusia ni, macam-macam, kan? Kita salah satu daripada amalan yang boleh mengelak, kan? Dan barang siapa yang membaca di dalam rumah dia ayatul kursi, maka syaitan tak boleh masuk dalam rumah dia. Ayatul kursi ni dia memagari rumah, kan? Kalau kita tak baca, maka syaitan berkeliaran, termasuk orang dalam tu pun syaitan juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi dengan sebab itu, ini antara amalan ayat yang besar yang Allah Ta'ala turunkan dalam surah Baqarah, satu ayat yang mulia yang Allah Ta'ala turunkan, dia punya sebab kemuliaan. Satu ayat yang Allah Ta'ala turunkan.
punya kemuliaan yang besar. Kalau kita baca tentang Ayatul Kursi ni, dia punya kelebihan banyak, bukan satu dua je. Banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan membaca Ayatul Kursi. Kan? Kerana apa tuan-tuan? Ayat kursi ni kerana syaitan sendiri yang mengajarkan ayat ni. Syaitan sendiri yang mengajar. Kalau kita yang mengajar tu mungkin aku ni dia ajar tu tak berapa percaya dah. Isap rokok banyak tak percaya aku kan. Mungkin kita tak percaya. Yang mengajar ni musuh kita. Musuh kita ni syaitan. Musuh ni ada dua tuan-tuan. Musuh daripada manusia dan musuh daripada din, iaitu syaitan. Kan? Allah Ta'ala menyebut bahawa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan ini adalah musuh yang kamu yang paling nyata. Walaupun tak dapat dilihat, tapi musuh yang paling nyata. Syaitan ini mengajarkan kepada seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ketika mana sahabat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dia menjaga makhzan. Makhzan ni ialah tempat gudang tempat penyimpanan gandum, tempat penyimpanan buah tamar dan sebagainya, hasil daripada zakat dan sebagainya, simpan itu. Jadi satu hari bila dia menjaganya, waktu malam ada orang masuk kan, orang masuk, lepas dia masuk, mana dia tangkap orang ni, tapi dia merayu, dia minta lepas, tolonglah lepas, dia pun lepas kan. Sebab dia mengadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, nanti dia akan datang balik. Kamu tengok nanti dia masuk balik. Kan? Dia kata, ya Rasulullah, kalau ini aku tangkap, aku tak akan lepas. Jadi bila waktu malam, orang ni masuk lagi, dia tangkap, kan? Tapi dia mengayu-ayu, dia lepaskan juga, kan? Manusia kalau dah mengayu kan, dia lepaskan. Dah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, nanti dia akan datang lagi. Ya Rasulullah, kali ini kalau aku tangkap, aku tak lepas. Kan? Jadi memang benar seperti mana yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana dia masuk ditangkap, mengayu tak lepas, dia kata, aku tak akan lepaskan lagi. Dah 2-3 kali kau masuk kan. Kau cakap tak nak masuk lagi. Dia kata, ini kali aku minta engkau lepaskan aku akan mengajarkan satu amalan, dia kata. Kalau kau baca ni ayat ni, amal ini, maka kamu terselamat daripada gangguan syaitan. Maka dia ajarkan Ayatul Kursi. Kemudian dilepaskan. Besok dicerita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan bahawa sesungguhnya yang mengajarkan itu, yang diajar itu benar, tapi yang mengajar itu kazib, pendusta, itulah dia syaitan. Jadi nak tunjuk pada kita, syaitan yang ajar sendiri, kan? Dia membukakan rahsia dia kepada kita. Mana kalau kita dah tahu rahsia dia, kita tak baca, serupa partner, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lagi banyak kita baca Ayatul Kursi ni sebenarnya lagi bagus kat kita. Kan? Hari ni orang nak elak tuan-tuan macam-macam penyakit. Orang buatlah macam-macam apa, tapi dia lupa bahawa Allah Ta'ala mendatangkan ada ayat-ayat ni dalam Quran ini, dia menjadi senjata yang tak boleh digunakan dengan senjata-senjata moden. Kan? Sihir, mana orang tahu? Kalau orang hantar santau sihir ni, mana boleh orang nampak benda tu? Tak boleh dikesan dengan apa ni, dengan CCTV ke, tak boleh kesan, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya kita kena yakin bahawa benarlah bila Allah Ta'ala mengatakan wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, sungguh Quran itu dia menjadi syifa, iaitu apa? Menjadi penawar. Kan? Penawar bagi orang mukmin. Penawar dari sudut mana? Zahir dan batin. Kita baca Quran ini memang jadi penawar. Kan? Sebab tu, macam mana yang dikatakan Quran jadi penawar? Sebab bila orang baca Quran, dia dapat ketenangan. Kan? Majtama'a baina qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berhimpun satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan mereka diberi tenang oleh Allah.
Tu nak tunjukkan tuan-tuan, boleh baca Quran dapat tenang. Kalau kita baca Quran kita tak tenang, itu bukan masalah Quran, tu masalah kita. Kan? Tu masalah kita. Kita yang tak tenang. Kita baca Quran tak dapat ketenangan. Ustaz, saya baca Quran tak dapat ketenangan. Itu masalah kau. Bukan masalah Quran. Allah Ta'ala dah janji, memang betul. Siapa baca Quran dapat ketenangan. Kan? Sehingga tenang dia tu, waktu dia tenang tu sampai terlelap. Tengok, tenang. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Jadi nak tunjuk pada kita memang benar janji Allah. Kan? Jadi kita baca. Dan baca lepas sembahyang. Ada orang tak boleh nak baca setiap waktu. Sekurang-kurangnya pada waktu siang, sebahagian daripada waktu malam. Dibaca apa? Subuh sekali, maghrib sekali. Alhamdulillah lah. Kan? Makna dia ambil siang. Nak baca setiap waktu tak boleh. Sebab apa? Urusan kerja banyak. Maklumlah. Kan? Nak jaga ni. Tak sempat nak baca. Kan? Salam pun tak sempat lah. Kan? Salam kedua pun tak sempat. Assalamualaikum, terus balik jalan. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baca selalu. Okey. Cuma yang kita tuntut baca tu biar betul. Banyak orang baca ayatul kursi ni salah tuan-tuan. Mana dia punya kesalahan dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ada orang baca wasi'a kursiyyuhus sama. Dia wasi'a kursi. Atas huruf tu ada sabdu wasi'a kursiyyuhus sama. Jangan baca wasi'a kursi. Si mana sin ya. Kan? Huruf bertambah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kesalahan yang kedua apa? Wala ya'uduhu hibzuhuma. Orang baca hibzuhuma. Dia kan bukan ba, dia hak fa. Hifzuhuma. Kalau hibzuhuma lain, bahagian. Hibzu makna bahagian. Kalau hifzu penjagaan. Kan jauh makna dia. Kan? Jadi maknanya jangan salah. Tapi banyak orang baca salah. Termasuk Pak Imam baca salah. Kan? Jadi sebab tu kita kena jaga-jaga. Baca jangan sampai salah. Kita nak beramal. Jangan baca wala yauduhu hibzuhuma. Banyak baca hibzuhuma. Jadi itu satu kesalahan. Jadi ini kita kena baca betul-betul. Dan disunatkan juga membaca zikir yang berikut sebanyak 10 kali selepas mengerjakan sembahyang subuh atau maghrib. Ini dalil. Ada orang baca 3 je. Bacalah juga tapi tak menepati sunnah. Lepas maghrib, lepas subuh. Mana dia suruh baca 10 kali. Kan? Kalau siapa baca 3, baca juga tapi tak tepat sunnah. Sebaik-baik amalan ialah amalan yang menepati akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni buat banyak amalan, tapi tak tepat sunnah. Kan? Jadi ni amalannya apa? Baca selepas daripada maghrib dan subuh 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin ada datang dengan lafaz-lafaz yang lain. Tapi maksud dia lebih kurang kan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya lah kuasa pemerintahan dan baginya lah segala pujian. Dialah jua yang menentukan segala kebaikan. Ia mengkehendaki, dia yang menghidupkan dan mematikan, dan ia Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sunat juga membaca ayat suci, membaca ayat-ayat suci. Iaitu syahidallah. Tu dia punya dalil ada. Syahidallah, kemudian amanar rasul, kan? Jadi ini semua ada dia punya dalil. Jadi kita baca, kan? Setiap subuh jangan lupa baca 10 kali. Yang waktu-waktu lain nak baca 3 kali boleh. Nak pada waktu-waktu lain sebab tu tak disebut. Itu terpulang kepada kita nak baca 10 lagi. Kalau baca banyak pahala banyak.
Tapi bila disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca ni 10 kali subuh, baca 10 kali maknanya pada pagi dan petang, itulah jumlah yang kita baca. Kan? Jangan lebih, jangan kurang. Kan? Kerana apa? Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan juga membaca doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa sama juga. Dalam bab doa, kita boleh baca doa sendiri. Tapi seafdal-afdal doa yang pertama doa dari Quran. Yang keduanya doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga doa para sahabat. Kan? Kita baca hari ni, kita tengok orang tuan-tuan baca Habib-Habib punya doa berjela-jela. Kan? Daripada angkat gini turun ke bawah, naik balik. Kan? Dah jatuh, naik balik, jatuh, naik balik. Kan? Maknanya tuan-tuan, mereka meninggalkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling kata, maknanya tak boleh doa, kamu tak tahu doa. Sayyidu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ni kita tengok baca macam-macam. Masuk pula translation pula Melayu pula, kan? Dengar lemah je. Meleleh air mata nak menghabiskan. Tak? Baca biar sikit tapi padat. Baca doa ada adab. Jangan baca bersajak-sajak, nak. Macam bersyair-syair. Tu semua tak boleh. Kan? Jadi kita baca ni tuan-tuan, doa yang datang warid. Tengok dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, beribu-ribu doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila kita baca doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pelbagai kan. Jangan baca yang tu je. Sekurang-kurangnya kita pernah membaca doa-doa yang lain, yang ianya juga datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab kita boleh termasuk dalam orang yang pernah beramal dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu doa tu tuan-tuan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut doa mukhul ibadah. Doa ni ibadat. Siapa yang meninggalkan doa, maknanya dia meninggalkan ibadat. Sebab tu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatul jamaah tafdulu min salatil fazzi 27 darajat. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri 27 darajat. Macam mana kita nak dapat 27? Hanya ke dengan semayang je kita dapat 27? Tak. Kita tidak boleh dapat 27 darajat tuan-tuan dengan hanya semayang je. Semayang ni sebahagian daripada darajat yang kita boleh dapat. Tapi sebenarnya 20 darajat ni 27 ni, dia mula daripada rumah. Tuan-tuan datang nak semayang jemaah, kan? Tuan-tuan ambil wuduk di rumah. Ambil duduk di rumah, itu dah mula 1 darajat daripada 27 darajat. Kalau ambil wuduk di surau di masjid, maknanya 1 darajat telah kurang. Kan? 1 darajat dah. Ada orang buat dajal pula, ustaz kalau tak ambil air semayang kat masjid, bila air masjid nak habis? Situ pula. Tak? 1 darajat bermula daripada ambil wuduk di rumah. Kecuali kalau terbatal. Kan? Terbatal ambil lah wuduk, tak apa. Kemudian darajat yang kedua daripada 27, tuan-tuan datang yang kelang kabut. Datang tenang ke masjid. Tenang. Dalam keadaan tenang, memandu tenang, kan? Berjalan tenang, bawa motor tenang. Kan? Ini belum start lagi dah pula minyak. Kan? Tak tenang. Kerana ketenangan datang ke masjid ni, dia merupakan salah satu daripada proses membantu kepada ketenangan solat. Tak? Tu dah yang kedua. Yang ketiganya, bila kita datang ke masjid tuan-tuan, darajat yang ketiga, datang ke masjid ni, maknanya melangkah dengan kaki kanan masuk masjid. Tak? Tu darajat. Orang tak ambil kira, hari ni mana sempat di hulu je. Kan? Masuk kaki kanan. Kemudian keluar kaki kiri. Itu adalah darajat daripada 27. Kemudian masuk masjid, baca doa. Doa masuk masjid. Lepas masuk masjid, itu dah berapa dah tu? Kan?
Tak kira dah tu. Kemudian bila masuk masjid, tahiyatul masjid. Itu dah keberapa darajat dah. Kemudian kiranya kita masuk masjid orang belum semayang, kita menunggu, itu sebahagian daripada 1 darajat daripada 27 darajat. Termasuklah maknanya darajat dalam 27 ni ialah orang yang selepas bagi salam dia berzikir dan berdoa. Maknanya kalau kita semayang hari ni tuan-tuan, dan memang telah lama kita semayang, kita meninggalkan zikir dan doa, bermakna kita telah menggugurkan darajat 27. Ini darajat 27 ni untuk orang semayang berjamaah je. Jangan semayang seorang diri tak dapat. Semayang seorang diri dia tetap dapat 1. Itu pun kalau dapat. Kalau tak dapat, hangus. Tuan-tuan, orang semayang seorang diri dia hanya 1 je. 1 darajat je dia dapat. Yang 27 ni untuk orang semayang berjamaah. Di mana? Di rumah Allah Ta'ala, masjid. Kan? Kita dah pernah sebut masjid ni macam mana dia punya, yang dikatakan masjid ni macam mana. Benar? Jadi salah satu daripadanya tuan-tuan, darajat tu ialah zikir dan doa. Berapa ramai orang meninggal bila dia semayang berjamaah, dia meninggalkan zikir, dia meninggalkan doa. Kan? Dia kata nak doa, nak zikir sendiri-sendiri. Tak zikir juga. Yang dizikir kita nampak dia tolak WhatsApp, itu yang kita tengok. Berhenti sekejap, tengok. Lepas tu tarik, ingat pegang tasbih. Tak ada. Kita ni tuan-tuan rugi banyak. Kan? Betapa banyak kita rugi. Jadi kita kena ingat bahawa zikir dan doa ini termasuk dalam darajat. Bukan pahala tuan-tuan. Tuan-tuan jangan keliru di antara pahala dan darajat. Pahala ni Allah Ta'ala beri maknanya dalam bentuk balasan. Darajat ini yang dikata darajat mengangkat kedudukan. Mungkin orang ni daripada tempat bawah boleh naik ke atas darajat, ataupun diberi darjat maknanya para wali. Mana kita tahu, kan? Sebab tu jangan tinggal, kan? Jadi dengan sebab itu, kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, bahawa dia akan masukkan bab tentang zikir lepas sembahyang, doa lepas sembahyang, kan? Jadi terpulanglah kepada kita, kan? Maka salah satu doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa. Tuan-tuan nak baca pun boleh, nak baca doa-doa lain pun boleh, tak ada masalah. Tak? Maka doa ni Allahumma inni, tu kalau seorang. Kan? Kalau seorang baca Allahumma inni lah. Tuan-tuan seorang, kalau baca ramai, yang membacanya seorang diaminkan oleh ramai, maka ubah dia punya dhamir dia Allahumma inna. Orang yang baca dia semayang berjamaah tapi dia baca untuk seorang, itu zalim nama dia. Tu orang zalim. Makmum ni amin ke, gira makmum amin. Amin Pak Imam, amin. Yang dapat Pak Imam seorang ni, zalim Pak Imam. Nah. Jangan jadi imam yang zalim, kan? Jadi bila kita jadi imam ni, kita kena tahulah. Tu sebabnya orang yang jadi imam ni dia mesti ada ilmu. Bukan main tolak je jadi imam. Okey. Kan ditinggalkan makmum kan, siapa nak ganti? Waktu tuan-tuan nak jadi imam, nak bilang. Tu sebab orang yang duduk belakang imam ni kena orang yang alim-alim juga. Tapi dah tak ada kan, buat macam mana, kan? Pernah berlaku kalau kita tengok dalam YouTube tu kan, imam dia baca sampai tak keluar suara tak? Dia baca dan sembahyang suara tak keluar. Kemudian dia ke tepi. Kalau orang tak tahu ni apa sebab Pak Imam ke tepi, semua makmum ke tepi kok. Macam mana jadi? Nak naik Bilal naik, dia hafal Quran, dia naik ganti. Itu masalah berlaku tu, namanya istikhlaf dalam solat. Imam baca suara tak keluar, dia ke tepi, maka Bilal dia tahu, ni Pak Imam suara tak keluar, buat makan gendang banyak, makan gendang. Tak? Dia pun baca, dia gantikan Pak Imam. Ni istikhlaf dalam bab ibadat. Orang tahu, kan? Ini kalau Pak Imam mengundur tepi, maka semua pakat tengok je. Semua dah pakat diam je. Mari yang belakang tu, Pak Imam, asal diam? Pak Imam kata, aku sakit. Kan?
Jadi semua pakat batal lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada kan? Jadi Allahumma inni itu kalau seorang. Allahumma inni as'aluka tu untuk dhamir seorang. Kan? As'aluka. Tapi kalau kita nak baca untuk ramai jadi nas'alu lah. Nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Kalau baca seorang Allahumma inni as'aluka. Yang depan-depan tak payah ubah. Kan? Mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Yang itu semua domainnya kembali kepada Allah Ta'ala. Wassalamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna. Jadi kan Allahumma inna a'udzu jadi na'udzu. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal kasli wa minal jubni wal fashli. Ni lafaznya berbeza-beza. Yang kita baca tu lain, sebenarnya sama je. Cuma datang matannya berbeza-beza. Kerana ada orang yang Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa. Rasulullah ajar doa ni macam ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada seorang lelaki datang masuk dalam masjid. Kan? Satu kisah, seorang lelaki datang masuk dalam masjid, dia semayang, sampai waktu duha, Rasulullah semayang duha, Rasulullah pun keluar. Sebab Rasulullah keluar daripada masjid lepas waktu duha. Rasulullah pun keluar menyelesaikan urusan-urusan dia. Nanti sebelum zuhur Rasulullah masuk balik. Maka dia tengok lelaki tu ada lagi. Kan? Tak keluar-keluar dia. Kan? Sampai maknanya sehari tak keluar dia. Rasulullah tanya, waktu dia keluar daripada masjid, Rasul tanya, apa hal kau ni? Kan? Kau tak kerja ke? Kan? Duduk dalam masjid je. Macam para wali pula engkau, kan? Tak kerja ke? Dia kata, ya Rasulullah, aku menghadapi musibah yang besar. Apa musibahnya? Aku menghadapi masalah hutang. Dah kan kau duduk dalam masjid ni, hutang kau boleh bayar? Rasulullah tanya gitu. Kalau engkau maknanya kau duduk dalam masjid, kau fikir hutang kau akan terbayar, pergilah kerja. Pergi kerja. Rasulullah nasihatkan, pergi kerja, cari, barulah hutang terbayar. Dan aku akan ajarkan kepada kamu satu doa. Kiranya engkau baca doa ini, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala doa engkau punya masalah hutang selesai. Maka Rasulullah baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu lain pula. Kerana sesuai dengan orang tu. Ada pula dengan orang lain Rasulullah ajar doa yang berbeza. Sesuai dengan orang tu, masalah dia. Kan? Orang tu nak makan tu, dibagi yang tu, jangan bagi yang lain. Kan? Jenis ni orang suka makan pizza, kan? Kau bagi makan maknanya cokodok, mana dia makan? Ada? Tak sesuai lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya benda ni, doa ni banyak. Jadi kalau ini tidak boleh juga kita baca. Kalau kita nak baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, tak jadi salah. Boleh masukkan. Nak baca, mungkin dah kata dah selalu baca. Nak baca doa pula, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasli wal jubni wal fashli wal ghalabati daini wa qahri rijal. Boleh juga, tak jadi salah. Pelbagaikan doa. Tapi doa-doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala wa darkis syaqa. Bukan wadarakis syaqa, salah. Siapa baca wadarakis syaqa salah. Dia wadarkis syaqa. Wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ni doa ni kita baca dalam Ramadan hari tu, kerana masalah air tak ada kan. Kita baca semayang sunat, semayang sunat istisqa kan. Kita baca doa ni. Dan apa-apa masalah pun, kalau kita hadapi wabak dan sebagainya, masalah kita ada musibah, bacalah doa ni. Kan? Doa ni bukan tentu untuk hari-hari kita. Kalau tak ada apa masalah pun kita boleh baca juga. Kan apa? Doa permohonan. Mungkin orang ni menghadapi masalah yang berbeza-beza.
Mungkin masalah makanan, masalah kematian, masalah kehilangan harta benda. Tak tentu, orang tak tentu. Jadi tak kira, boleh dibaca. Kalau sekiranya ada musibah yang betul-betul musibah, inilah doa juga yang boleh dibaca. Tak jadi masalah, tuan-tuan. Maka di antara doa ni kita tengok maknanya, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau doa, kalau kita nak terjemah, ya Allah, ya Tuhan kami lah tadi. Kalau nak baca ramai, sesungguhnya aku memohon kepadamu taufik dan hidayah untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik, yang menyebabkan aku beroleh rahmatmu. Sebab tu tuan-tuan, kita kena minta dengan Allah. Minta apa? Hidayah. Minta hidayah. Dengan hidayah tu kita beroleh rahmat Allah. Untuk buat apa? Buat baik. Hari-hari ni tuan-tuan datang ni semua atas hidayah Allah. Kan? Bukan tuan-tuan yang menentukan ni. Ustaz, saya datang ke surau ni, saya yang memang berhajat nak datang surau. Tak ada tuan-tuan. Kita datang ni semuanya atas hidayah Allah. Allah Ta'ala bagi hidayah, kemudian Allah Ta'ala gerakkan kita. Kan? Daripada petang tadi, Allah Ta'ala dah gerakkan kita. Sebab tu kita boleh sampai. Ada orang boleh sampai, Allah Ta'ala tak ada bagi hidayah ilmu. Dia datang, dia tidur. Tak ada hidayah. Dia boleh sampai ke surau, boleh sampai ke masjid, tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak dia dapat ilmu. Dia datang, senyap je, rupa lelap. Tak ada hidayah. Tidak dapat taufik. Kan? Orang datang, orang dapat ilmu, Allah Ta'ala tidak mengkehendaki dia dapat tu. Ada mana, tuan-tuan pasti tak kalau kita datang kita boleh mendengar. Kan? Ada orang bila datang belajar, kadang-kadang kita tengok dia bersembang. Dia boleh datang masjid, tapi Allah Ta'ala tidak mengkehendaki dia boleh dapat ilmu. Sebab dia bersembang. Ini semuanya atas hidayah Allah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan mengerjakan perkara-perkara yang wajib yang menyebabkan aku beroleh keampunan. Mana kita melakukan amal-amal yang wajib, dengan sebab itu Allah Ta'ala beri ampun kepada kita. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa man amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Orang yang melakukan amal soleh, dengan amal soleh itu menyebabkan dia boleh masuk syurga Allah. Ada? Orang yang melakukan amal soleh, dengan sebab amal soleh itu membolehkan dia masuk. Asbab yang memboleh dia masuk syurga dengan sebab amal. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan beroleh selamat sentosa daripada tiap-tiap perkara yang mendatangkan dosa. Kita ni Allah Ta'ala beri selamat, diamankan daripada perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Hari ni kita terdedah, kita duduk di mana-mana pun kita berada, kita boleh terdedah dengan dosa. Kita kata, ustaz, saya duduk rumah, saya terlepas daripada dosa. Tak. Kan? Dalam rumah ada TV. Kan? Hari ni tak ada TV pun, orang ada handphone. Ustaz, saya terlepas daripada dosa. Ada handphone. Handphone boleh tengok macam-macam. Yang melalaikan kita dengan handphone banyak. Sepatut masa untuk kita beribadat, maka kita tengok handphone lama tu, macam-macam benda ada. Kita tengok, melalaikan kita. Maka tak sentosa daripada dosa. Kan? Kita tak aman daripada dosa. Serta beruntung mendapat faedah daripada tiap-tiap kebajikan. Jadi biar kita ni kalau buat kebajikan dapat untung. Kan? Biar dapat keuntungan dari kebajikan. Bagaimana orang buat kebajikan tak dapat untung? Bila riak, bila wujub, bila takbur, bila sum'ah. Maka walaupun dia datang macam ni, kalau dia datang ke surau, ni kan buat kebajikan, kan? Dia buat kebajikan, dia datang surau tu dia buat kebajikan. Tapi dia duduk sebelah, moncong, kan? Ada benda yang something tu. Makna dia mengadakan fitnah. Tak? Itu sebabnya adab ketika mana duduk dalam majlis ilmu, jangan berkata-kata ketika mana majlis ilmu. Sebab apa? Akan menimbulkan dalam hati guru
bawa sangkaan yang tidak baik. Jangan-jangan dia cakap aku tu. Tak timbul fitnah. Sebab tu bila duduk dalam majlis ilmu jangan berbisik-bisik, dilarang. Bisik kat telinga. Kan itu satu perkara yang dilarang. Rasulullah tegah. Kalau kita duduk sama-sama, jangan ada yang dua orang ni berbisik-bisik, kerana menimbulkan rasa curiga, yang menimbulkan fitnah, ada wasangka yang tak baik, itu dah dosa dah. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi maknanya serta beruntung mendapat faedah daripada tiap-tiap kebajikan. Kerana ada orang buat kebajikan tapi tak dapat untung. Semayang tak dapat untung bila tidak ikhlas. Semayang tak untung kalau sekiranya kena riak. Baca Quran tidak untung kerana ujub. Mana? Walaupun benda yang dia buat baik tapi keuntungan tak ada. Kita hendak biar buat baik dapat untung. Tak? Dan juga berjaya masuk syurga serta terselamat daripada neraka. Ini adalah matlamat. Kan yang kita baca sepanjang Ramadan tu. Sepanjang Ramadan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, kan? Allahumma innaka afuwun karim, minta ampun daripada Allah sepanjang Ramadan, 30 hari baca. Setiap kali solat tarawih tu dia baca. Kan? Minta ampun dengan Allah. Tujuannya apa? Untuk selamat daripada api neraka. Ini doa. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kesusahan yang merunsingkan. Kesusahan yang merunsingkan. Ada orang susah tapi tak runsing, tuan-tuan. Orang susah dia tak runsing, dia relax je. Tapi ada orang susah dia runsing. Dia dah susah tapi runsing dengan masalah anak. Ada orang susah tak ada duit, dia runsing sebab apa? Banyak benda yang dia nak kena selesaikan. Dengan hutang, dengan ni banyak. Ada orang dia susah dia runsing. Kan? Sebab tu ada orang susah tapi dia boleh. Berapa ramai kita tengok orang-orang dulu, mak-mak kita susah tapi tak runsing. Dia tidak runsing. Anak ramai macam mana pun beres. Kita anak seorang je. Nak susah hati kita. Anak seorang susah hati. Runsing dengan anak seorang. Dulu anaknya mengemut, orang kampung kata. Mengemut tahu, mengemut. Ni orang Melaka cakap, orang Melaka. Malah orang Melaka kan. Mengemut tu maknanya, ramai. Tapi tak runsing, semuanya hidup bagus. Anak tidur bergelempang, kan? Tak ada runsing pun. Hari ni anak semua ada bilik. Tengok-tengok dalam bilik tak ada. Tengok luar bilik tak ada. Mana pula rupanya luar rumah tidur. Kau tak runsing, tuan-tuan. Kan? Bahaya, tuan-tuan. Sebab tu kita kena faham, kan? Dan dan daripada sifat malas. Malas ni kalau kena kat orang tak ada ubat. Orang kalau malas, dia kena penyakit malas ni tak ada ubat. Pergi farmasi, minta ubat baiki mutu kemalasan boleh. Yang kata engkau ni sewil apa. Tak ada ubat malas, tuan-tuan. Ubat ni tak ada, kan? Orang kalau kena penyakit malas, malas nak makan, malas nak semayang, nak makan malah. Jangan makan, malas. Berat. Nak jom mengaji, malas. Itu lagi malas. Itu lagi bahaya. Nak. Ini kalau kena penyakit malas. Malas ni bukan pada benda-benda yang ni je. Dalam bab-bab ibadat pun, kan? Ada waktu-waktu kita ni malas sungguh nak semayang. Masuk waktu dah, dia semayang, Allah, liat. Tu malas. Kena penyakit ni kalau kena pada kita, tak ada ubat. Dia kena mujahadah, kan? Dan daripada sifat pengecut serta perkara yang menggagalkan. Ni orang kalau kena penyakit pengecut, kan? Jom pergi masjid, alah takut lah. Nak pergi masjid takut. Jom pergi rumah terbuka, takut lah. Pergi rumah terbuka takut kejadahnya. Kan? Jom makan, takut lah, takut ada racun. Orang lain sental habis ya. Ini kalau kena penyakit pengecut ni, badan besar, sado lah tu. Tapi pengecut. Bahaya tu, kan?
dan juga daripada tekanan hutang yang berat dan tindasan orang yang zalim. Minta lindung. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada bala bencana dan ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, daripada kejahatan qada takdir, dan daripada sebarang perkara yang menjadikan musuh menjemuh dan bergembira, mencemuh dan menggembira. Jadi kita minta doa-doa ni adalah doa yang datang daripada Rasulullah SAW. Dan hadis yang berikut diterangkan tentang doa yang baik sekali dibaca oleh Rasulullah SAW, yang banyak sekali dibaca oleh baginda Rasulullah SAW, kerana kandungannya meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Sebab tu Rasulullah mengatakan ini sayyidud doa. Kau tak ada doa yang kau nak reti baca, jangan lupa baca ni. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana majlis, mana-mana orang kalau baca doa ni tak pernah tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kan? Kalau kita semayang, tuan-tuan angkat tangan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina, memang senyum orang. Kan? Sebab bila Rabbana atina ni memang penutup habis dah. Kalau ada yang sambung lagi memang kena dengan dah. Kan? Kalau ada masuk doa lain memang kena. Ni memang orang tak belajar. Kan? Sebab doa ni dia ending. Dia penutup bagi doa. Jangan baca Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma inni a'udzubika. Dia buka balik. Buka balik doa. Ni mamu lama. Ni mana spesies pula datang ni. Ni orang tak belajar, tuan-tuan, kan? Sebab dia ni Rasulullah kata doa ni dia meliputi. Kalau orang tak baca doa-doa lain pun baca doa. Tuan-tuan tawaf, sa'i. Tuan-tuan tak tahu nak baca doa apa-apa. Doa tu banyak. Pusingan pertama ada doa, pusingan kedua, sa'i pertama ada doa, sa'i kedua ada doa dia. Dia kata, ustaz saya ni tak reti dah. Kalau bawa buku orang bukan saya baca, terlanggar orang ada. Kalau terlanggar terbuka muka surat sebelah pula. Lain macamnya doa ni. Maka baca ajalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Setiap daripada pusingan kau baca lah tu selesai. Kenapa? Meliputi dunia dan akhirat. Cukup, selesai. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Jadi selesai tu insya-Allah panjang umur kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk pada bab yang ke 2.5, sembahyang sunat dan bahagian-bahagiannya. Jadi untuk makluman, di surau ni kita dah tinggal 2 kali je. Minggu pertama dan minggu kedua lah. Kerana 1 minggu selepas tu ada masjid yang memang berharap untuk kita buka kelas dia, kerana untuk menghidupkan majlis ilmu di tempat dia lah. Jadi saya mohon kemaafan lah tempat ni hanya diberi ruang untuk minggu pertama dan minggu kedua saja. Sebab dah tak ada ruang lagi dah. Nak di-adjust dah tak ada ruang dah, kan? Jadi ala kulli halnya kelas masih boleh berjalan lagi minggu pertama dan minggu kedua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.